Ini pun ada dalam konteks awak. Objek terjatuh ke permukaan air menghasilkan gelombang air. Okey, secara asasnya saya nak faham bahawa gelombang dihasilkan oleh sistem berayun ataupun sistem bergetar. Gelombang dapat dihasilkan apabila adanya sistem berayun ataupun bergetar. Sebagai contoh, ayunan ladung besi di atas permukaan air menghasilkan gelombang air. Ataupun getaran tala bunyi dalam udara menghasilkan gelombang bunyi. Ataupun kalau peringkat awal tadi saya tunjukkan kompang, paluan kompang akan menghasilkan getaran pada permukaan kompang menghasilkan gelombang bunyi. Getaran dan ayunan ialah gerakan ulang alik. Saya nak faham getaran dan ayunan di sini ia adalah merupakan gerakan ulang alik pada kedudukan keseimbangan mengikut lintasan tertutup. Gerakan ulang alik pada keseimbangan. Kita lihat contoh kat sini. Gelombang dihasilkan apabila satu medium digetarkan di satu tempat yang tertentu. Contohnya kita getarkan bola tu pada permukaan air. Jadi kita boleh lihat corak gelombang air yang dihasilkan. Permata gelombang memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat lain tanpa pemindahan giring. Okey, ini yang penting. Saya nak faham apabila wujudnya gelombang, gelombang tadi memindahkan tenaga daripada satu tempat, contohnya daripada kompang tadi ke telinga kita. Jadi memindahkan tenaga bunyi daripada kompang ke telinga kita tanpa pemindahan giring medium. Bagi kes kompang tadi, giring medium ialah udara. Jadi gelombang tadi tidak memindahkan udara ke telinga kita. Dia hanya memindahkan tenaga. Sebab kalau dia memindahkan udara, bila ada pola kompang penuh udara dalam telinga kita. Boleh sebu telinga. Tapi tak. Gelombang hanya memindahkan tenaga. Molekul udara berada pada kedudukan tetap. Dia hanya bergetar pada kedudukan keseimbangan. Ini kita akan lihat lebih detail nanti. Okay, sebagai contoh, kalau lihat masa Sukan Olimpik di Tokyo baru ni, acara gym rama, gimnastik rama yang guna ribbon. Ada tengok tak? Atlet usia ribbon dia jatuh. Tapi walaupun ribbon dia jatuh, bukan atlet usia, atlet Israel. Walaupun ribbon atlet Israel jatuh, dia masih lagi menang. Itu timbul persoalan di kalangan atlet Rusia. Sebab bagi kes Jim Rama ni, atlet Rusia memang terkenal dengan memang establish lah untuk acara ni biasanya dia yang menang. Tapi pada kali ini Israel yang menang walaupun ribbon dia jatuh. Okey, katakan kalau kita ambil satu spring, kita gerakkan hujung A ke hujung B. Maksudnya kita ambil spring ataupun tali, kita ayunkan secara tegak daripada A ke B. Gerakan gelombang akan bergerak daripada hujung A ke hujung B dan di mana tenaga akan dipindahkan daripada A ke B. Okay, kalau kita ayunkan, kalau lihat tanda biru ni, ini menunjukkan arah gerakan spring. Kita gerakkan spring ke atas dan ke bawah. Jadi tanda ribbon ini menunjukkan satu zarah medium. Okay. Tanda ribbon ini mewakili satu zarah medium, mana kita bila kita getarkan spring ini ke atas dan ke bawah,
Ribbon ini akan naik ke atas dan ke bawah. Jadi zarah medium ini bergetar ke atas dan ke bawah, iaitu pada kedudukan tetap. Dia tak bergerak ke hadapan ataupun ke belakang. Dia hanya bergetar ke atas dan ke bawah. Tetapi waktu kita getarkan ini, tenaga dipindahkan daripada tangan ini ke hujung spring. Itu ke bahagian B. Okay. Ribbon cuma bergetar di sekitar satu kedudukan tetap. Ribbon itu tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang. Okay, maksudnya kat sini, bila kita getarkan, tenaga akan dipindahkan daripada A ke B. Okay, ataupun saya lukis, tenaga dipindahkan ke sini. Itu adalah arah pemindahan tenaga. Itu adalah arah tenaga. Tetapi zarah media bergetar ke atas dan ke bawah. Okay. Rupa bentuk spring, spring ini sebenarnya kita panggil sebagai spring slinky. Semasa gelombang merambat melaluinya, kita panggil sebagai profil gelombang. Bentuk spring, semasa gelombang merambat ini, kita panggil sebagai profil gelombang. Okey, jenis-jenis gelombang. Okey, ada beberapa jenis gelombang dan bagi jenis gelombang ini saya akan tayangkan video. Jadi, jangan. Okay, saya akan sharekan video ni. Maka saya cakapnya bosan. Okey, saya akan tayangkan video ni dan sepanjang video ditayangkan, jika awak ada soalan, awak boleh mencelah, awak boleh tanya dan saya akan ulas balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini, okay, cikgu pilih tajuk daripada video yang sebelum ni, sambungan pada video sebelum ni, iaitu adalah jenis-jenis gelombang. Okay, kita masih lagi dalam bab 1 3-5 iaitu gelombang. Okay, jenis-jenis gelombang. Okay, so apa yang kamu lihat dekat belakang cikgu ni, okay, ada dua jenis gelombang, iaitu yang pertama adalah gelombang melintang, okay, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai transverse wave. Okay, transverse wave. Okay, manakala yang kedua adalah gelombang membujur ataupun longitudinal wave. Okay, longitudinal wave. Okay, kita tengok. Okay, sekarang ni saya nak tahu ada dua jenis gelombang, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Okay, jadi saya nak awak faham hanya dua jenis sahaja gelombang, gelombang melintang dan gelombang membujur. Kemudian apa dimasukkan gelombang melintang, apa dimasukkan gelombang membujur. Okay, bagi kes ni awak kena tahu takrifan dan contoh. Takrifan, apa yang ditarifkan sebagai gelombang melintang, apa ditarifkan sebagai gelombang membujur dan contoh bagi setiap jenis gelombang tersebut. Macam mana nak memahami jenis gelombang ni? Okey, jadi gelombang ada dua jenis je, melintang ataupun membujur. Okey, kita tengok dulu yang melintang. Okey, nak memahami macam mana gelombang melintang ni, okey, kita perlukan buat eksperimen mudah saja. Kita gunakan spring slinky. Okey, spring slinky. Spring slinky ni senang cakap adalah contohlah spring mainan yang warna dia tu ada warna macam warna pelangi tu. Okay, itu adalah spring slinky yang mainan. Tapi kalau dekat mamal, biasanya spring slinky tu lagi panjang lah. Dan dia warna silver. Okay, so kita tengok macam mana nak memahami gelombang melintang. Okay, so kita boleh buat eksperimen ni dekat atas meja dalam mamal ataupun dalam kelas pun boleh. Okay, jadi yang biru petak ni adalah meja mamal lah. Okay, kemudian spring slinky tu kita regangkan. Okay, kita panjangkan dia. Okey, jangan terlalu tegang sangatlah. Okey, jadi maksudnya seorang kawan kita pegang dekat hujung belah kanan ni, kemudian kita pegang yang belah kiri ni. Okey,
Jadi macam mana nak memahami gelombang melintang tu, analogi dia adalah, jadi kamu gerakkan spring selingki tu ke kiri atau kanan. Okey, ke kiri dan kanan. Okey, maksudnya dekat atas gelombang tu, dekat atas meja tu, atas meja makmal tu kamu gerakkan spring selingki tu kiri dan kanan. Okey, jadi kalau dalam gambar ni nampak seolah-olah macam kita gerakkan atas bawah lah. Okey, tapi atas meja tu kita gerakkan kiri kanan. Okey, kita gerakkan kiri kanan dan kita nampak ada satu bentuk yang beralun. So bentuk yang beralun tu adalah bentuk gelombang melintang. Okey, jadi kalau tengok daripada maksud gelombang melintang ni adalah pergerakan zarah-zarah medium adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, pergerakan zarah-zarah medium adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, arah perambatan gelombang ni adalah anak panah yang warna hijau ni. Okey, maksudnya kita gerakkan tangan kita belah kiri, gelombang tu merambat ke kanan. Okey, merambat dalam bahasa yang mudah ni bergeraklah, gelombang bergerak ke kanan. Jadi anak panah warna hijau ni adalah arah perambatan gelombang ataupun arah pergerakan gelombang. Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini, warna hijau kat sini adalah satu ribbon. Okey, kamu ikatkan ribbon pada spring selingki tu. Okay, jadi bila tangan kamu gerakkan kiri dan kanan atas meja tu, spring selingki ni juga akan bergerak kiri dan kanan. Ataupun kalau dalam gambar ni nampak macam atas bawah lah. Okay, jadi kalau kita panjangkan garisan pergerakan ribbon ni, so dia akan membuat sudut 90 darjah. Okay, maksudnya pergerakan ribbon dengan perambatan gelombang akan membuat sudut 90 darjah ataupun perpendikular ataupun kita panggil sebagai berserenjang. Jadi ribbon dekat sini adalah mewakili zarah-zarah yang ada dalam gelombang tu. Okey. Jadi pergerakan ribbon adalah berserenjang dengan perambatan gelombang. Jadi pergerakan zarah juga adalah berserenjang dengan perambatan gelombang. Sebab itulah simulasi ni kita panggil sebagai gelombang melintang. Maksudnya kita wakilkan nak nampak gelombang melintang tu macam mana. Jadi kita gerakkan spring selingki tu kiri dan kanan atas meja. Jadi ribbon yang ada pada spring selingki tu adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. So ini adalah simulasi ataupun analogi kepada gelombang melintang. Keyword dia adalah berserenjang. Jadi kalau kamu letak banyak ribbon pun, katalah kamu letak ribbon kat sini, tetap sama juga, ribbon ni akan bergerak ke bawah dan ke atas. Jadi dia tetap membuat sudut 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Okay, sebab tu dipanggil gelombang melintang. Okay, dia melintang. Zarah yang ada dekat gelombang tu berserenjang dengan perambatan gelombang ataupun pergerakan gelombang. Okey, apa contoh gelombang-gelombang yang daripada jenis gelombang melintang? Okay, yang paling mudah adalah gelombang air. Okey, kamu bayangkanlah air kan, ombak tu. Ombak tu kan dia bergerak atas bawah kan. Okey, ombak kan dia bergerak macam ni. Okey, jadi pergerakan molekul-molekul air tu adalah berserenjang dengan perambatan gelombang. Sebab gelombang bergerak ke kanan ni. Jadi molekul air tu berserenjang dengan perambatan gelombang. Jadi sebab tu dipanggil gelombang melintang. Okey. Selain daripada air, gelombang cahaya. Okey, yang kamu belajar dekat tingkatan 4 tu, tajuk cahaya tu sebenarnya dia adalah sebahagian daripada tajuk gelombang tingkatan 5. Okey, selain daripada cahaya adalah gelombang elektromagnet. Okey, elektromagnet. Elektromagnet ni kita boleh pecah kepada beberapa spektrum. Okey, antaranya gelombang radio, gelombang inframerah, okey, cahaya tampak, okey, X-ray dan juga gamma ray. So semua tu sebahagian daripada elektromagnet. Jadi untuk peringkat kamu ni, peringkat SPM, okay, gelombang melintang, contoh gelombang melintang ada 3 jenis saja, iaitu air, cahaya dan juga elektromagnet. Okay, maksudnya zarah-zarah yang ada pada gelombang-gelombang ni semuanya berserenjang dengan perambatan gelombang. Okay, faham ya untuk gelombang melintang? Okay, kita tengok pula yang ke... Okay, ada soalan untuk gelombang melintang. Seperti saya kata tadi, pertama sekali aku nak tahu tarifan apakah maksud gelombang melintang. Kemudian contoh bagi gelombang melintang. Oh dia. Okay, kalau diterangkan tadi, gelombang melintang adalah gelombang di mana zarah medium bergetar
pada arah berserenjang dengan arah perlambatan gelombang. Itu getaran zarah medium berserenjang dengan arah perlambatan gelombang. Sekejap ya. Hello? Hello? Ada masalah? Ah. Kamu masuk lah. Boleh lah, campur lah. Rasa juga tak apa, takkan semua. Google Meet rasa 200 rasa, 200. Tak sedap lah. Try dulu tak apa. Kalau ada kali masuk tu buat sesi lain pula, tambah sesi lain. Yang pertama kita buat ni. Boleh lah, nanti sama backup lah. Nanti sama backup lah, boleh tahu. Okay. Okay, minta maaf ya. Ada panggilan daripada sekolah ni. Di sekolah sepatutnya saya angkat, takut ada emergency. Okay, saya kat mana tadi? Saya nak faham apa yang dimasukkan dengan gelombang melintang. Itu dari segi tarifan, getaran zarah medium adalah sama dengan adalah berselenjang dengan perlambatan gelombang. Kejap saya share balik. Okay, ni aku boleh baca dalam konteks, saya skip lah. Okay, ini pun okay. Perbandingan antara gelombang melintang dan gelombang membujur. Okay, apa dimasukkan dengan gelombang melintang? Seperti diterangkan dalam video tadi. Okay, zarah medium bergetar pada arah berserenjang dengan arah perlambatan gelombang. Jadi kalau exam tanya apa masuk gelombang melintang, getaran zarah medium ataupun zarah medium bergetar pada arah berserenjang dengan arah perlambatan. Ataupun juga boleh lukis rajah. Dalam exam sebenarnya diterima jika lukis rajah. Okey, seperti rajah saya tunjukkan. Siapa lukis ni? Sekejap ya.
Minta maaf lah, bila saya tulis dia berbunyi. Okey. Awak boleh bagi takrifan macam ni. Katakan Alexa tanya apa maksud gelombang melintang, awak boleh lukis gambar rajah seperti saya lukis. Okey, itu anak panah ke atas ke bawah ini kita labelkan sebagai getaran zarah medium, dan anak panah yang ni merupakan arah gelombang. Okay, ini menunjukkan bahawa getaran zarah medium berserenjang dengan arah perlambatan gelombang. Okay, ini minimum. Kalau awak jawab minimum macam rajah ni, maka masih lagi diterima untuk takrifan. Okey. Kemudian bagi gelombang melintang terdiri daripada puncak dan lembangan berturutan. Sebagai contoh, gelombang melintang ini gelombang radio, gelombang cahaya dan gelombang air. Contoh yang mudah ingat, gelombang air ataupun gelombang cahaya ataupun gelombang radio. Sebenarnya gelombang radio ni merupakan salah satu gelombang elektromagnet, seperti apa yang disebutkan dalam video tadi. Okay, dan dalam video tadi diterangkan gelombang air. Saya lukis balik contoh, katakan ini gelombang air. Katakan gelombang air daripada lautan jadi laut, jadi pantai. Tenaga akan dipindahkan daripada laut ke pantai. Tenaga dipindahkan daripada laut ke pantai. Tapi kalau kita lihat gelombang ini, katakan kita letakkan belon di sini. Daripada lalu arah ni. Okay, katakan kita letak sebiji belon di atas puncak. Belon ini kita akan lihat dia bergetar ke atas dan ke bawah. Sekejap naik, sekejap turun, naik, turun. Macam itulah. Pada satu ketika belon berada di puncak, dan pada ketika lain belon berada di lembut. Okey, macam ni. Pada satu ketika belon berada di atas, pada satu ketika lain belon berada di lembangan. Itu dia bergetar ke atas dan ke bawah. Tapi belon ini tidak bergerak ke depan ataupun ke belakang. Yang ini tak berlaku. Sebenarnya belon ini yang kita letak pada permukaan air ni, dia mewakili satu zarah air, zarah medium. Jadi belon tadi dia bergerak hanya ke atas dan ke bawah. Jadi kita mengatakan getaran zarah medium ke atas dan ke bawah pada kedudukan keseimbangan. Dan dia tidak bergerak ke hadapan dan ke belakang. Yang bergerak hanyalah tenaga. Tenaga dipindahkan daripada laut ke pantai. Okay. Ada soalan mengenai gelombang melintang? Ini mudah ya. Awak perlu ingat takrifan, awak perlu ingat contoh. Ada ya? Kalau tak ada, saya sambung dengan video tadi. Kedua adalah gelombang membujur. Okay, membujur ataupun longitudinal wave. Okay, longitudinal wave. Okay, simulasi yang sama kita masih lagi pakai spring slinky. Okay, kalau gelombang melintang, kita gerakkan spring slinky tu kiri dan kanan. Waktu atas meja tu gerak kiri dan kanan. Tapi kalau gelombang membujur, kita gerakkan spring slinky tu depan dan belakang. Kita gerakkan depan dan belakang. Okay, jadi bila kita gerakkan depan dan belakang, ribbon yang ada pada spring slinky pun turut bergerak depan dan belakang. Okay, kalau kamu ikat kat sini pun, spring tu, ribbon tu, jadi dia pun bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi, kamu lihat, spring, ribbon, ribbon yang ada pada spring dengan perambatan gelombang akan jadi selari. Jadi, itu yang dimaksudkan dengan gelombang membujur. Pergerakan zarah-zarah medium adalah selari dengan arah perambatan gelombang. Okey, selari. Okey, gelombang membujur. Okey. Jadi dekat pergerakan spring tu, kalau kamu lihat, ada spring yang mampat, ada spring yang regang. Mampat ni maksudnya spring tu rapat-rapat. Kan bila kamu tolak depan belakang kan, kamu tolak depan belakang situ, jadi kamu nampak ada spring yang rapat, ada yang regang, ada yang rapat, ada yang regang berselang-seling. Okey, jadi sebab tu dipanggil gelombang
membujur. Okey, maksudnya ripen dekat sini mewakili zarah yang ada pada gelombang dan pergerakan ripen tu selari dengan perambatan gelombang. Okey, apa contoh gelombang yang mempunyai sifat gelombang membujur? Okey, dia senang dia, iaitu gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi ataupun sound wave. Okey, kita tahu sound wave ni dia special, iaitu dia tak dapat bergerak dalam keadaan vacuum, sebab dalam vacuum tak ada zarah udara, jadi bunyi tu tak dapat dipindahkan ataupun tak boleh merambat. Okey, jadi inilah keistimewaan gelombang bunyi sebab dia mempunyai kawasan mampatan dan regangan. Jadi gelombang membujur contohnya adalah bunyi, gelombang melintang, air, cahaya dan elektromagnet. Jadi keyword dia ataupun rumusan dia untuk melintang, pergerakan zarah adalah berserenjang 90 darjah, manakala gelombang membujur pergerakan zarah adalah selari dengan arah perambatan gelombang. Okey, jadi eksperimen ni kamu boleh buat dekat kelas sebab dia mudah je. Okey, jadi itu saja untuk video kan. Okey. Boleh faham ada soalan tak? Silakan apa maksud gelombang membujur? Itu dari segi tarifan, zarah media bergetar pada arah selari dengan arah perambatan gelombang. Okey. Di mana bagi kes gelombang membujur ni, ia terdiri daripada bahagian mampatan dan bahagian regangan. Okey, kalau lihat contoh kat sini, spring tadi, mula kita regangkan, dikatakan warna biru, warna kuning. Warna kuning ni sebagai meja, kita regangkan, seorang pelajar pegang pada hujung sebelah kiri dan seorang pelajar lagi pegang pada hujung sebelah kanan. Kemudian pelajar pada bahagian sebelah kiri ni, dia gerakkan, dia push, tolak gelombang ni ke depan. Okey, katakan dia tolak gelombang ni ke depan. Jadi bila ditolak, getaran akan dihasilkan dan wujud kawasan regangan dan kawasan mampatan. Okay, kalau ada spring di rumah, contoh kalau pergi kedai runcit, biasanya kedai mamak ada spring selingki. Dia macam gelang mami jarum berwarna-warni. Itu kita panggil sebagai spring selingki. Awak boleh buat kalau jumpa di kedai mamak. Tapi hati-hatilah kalau pergi kedai, pastikan SOP dipatuhi. Okey, awak gerakkan ke depan, awak tolak spray ni ke depan. Jadi awak akan nampak kawasan mampatan macam ni, kawasan mampatan ni seolah-olah dia bergerak ke hadapan. Dia bergerak daripada bahagian yang awak kenakan tekanan, awak tolak ni, dia akan bergerak sampai ke hujung. Jadi kita nampak seolah-olah spring bergerak. Sebenarnya spring tak bergerak. Spring hanya bergetar pada kedudukan keseimbangan. Yang kita nampak bergerak itu adalah tenaga. Tenaga dipindahkan. Jadi bagi kes gelombang membujur, zarah media bergetar pada arah selari dengan arah perambatan. Contohnya katakan kalau kita ikatkan satu ribin kat sini. Saya ikat ribin pada satu spray. Bila kita tolak kat sini, kita tolak spring ke kanan, kita akan dapati bahawa ribin ini bergerak ke depan, kemudian balik ke belakang. Okey, dia bergerak ke depan, kemudian ke belakang, ke depan balik dan ke belakang balik. Ini menunjukkan bahawa ia bergetar. Ia bergetar pada kedudukan seimbang. Semasa spring tadi bergetar, ia memindahkan tenaga daripada kiri ke kanan. Dan saya nak awak juga faham, bagi kes gelombang membujur ini, ada bahagian mampatan. Bahagian mampatan itu bahagian ini. Itu bahagian spring dimampatkan. Dan ada bahagian regangan, iaitu spring diregangkan. Bahagian ini spring diregangkan. Dan regangan dan mampatan, kawasan regangan dan kawasan mampatan ini wujud secara berselang-seli. Wujud secara berselang-seli. Jadi
jika ditanya dalam SPM dan soalan exam, gelombang membujur juga boleh lukis dalam bentuk rajah. Katakan ini adalah arah pergerakan gelombang. Dan lukis satu lagi, arah getaran zarah medium. Kita kena ingat, getaran zarah medium bergetar dalam arah selari. Okey, key point dia ialah selari dengan arah gelombang. Kalau gelombang melintang tadi, arah medium, getaran zarah medium serenjang. Tapi gelombang membujur, ia selari. Jadi saya highlightkan kat sini ialah selari. Okey, kemudian aku tahu contoh. Contoh gelombang membujur ialah gelombang bunyi. Satu je, gelombang membujur, contohnya ialah gelombang bunyi. Okey, ada soalan setakat ni? Dari segi tarifan, ada soalan? Ada. Ada? Okay, kita ada masa lagi 15 minit. Saya pergi pada ciri, okey, lihat sini dulu. Gempa bumi. Okey. Gempa bumi menghasilkan gelombang P dan gelombang S, di mana gelombang P ialah gelombang melintang, gelombang S gelombang melintang, gelombang P ialah gelombang membujur. Okay, ini sebagai pengetahuan am je. Bila belajar lebih detail nanti, contohnya jika di universiti awak ambil khusus geofizik ataupun geologi, okay, untuk makluman, major saya di universiti ialah geofizik. Geofizik maksudnya saya belajar mengkaji bumi, permukaan bumi, dan di atas permukaan bumi dengan menggunakan konsep fizik. Jadi bagi khusus geofizik ataupun geologi, mesti mahir geografi bumi dan mesti mahir fizik. Kita kaji bumi, permukaan bumi menggunakan konsep fizik. Okay. Bagi kes gempa bumi, ada dua gelombang, gelombang S dan gelombang P. Ini sebagai pengetahuan am awak. Di mana kedua gelombang ini mempunyai laju berbeza. Dan analisis perbezaan masa antara dua gelombang ini dapat menentukan pusat gempa bumi. Sebagai contoh, gempa bumi dulu yang kuat dulu yang menyebabkan Aceh dilanda ombak yang besar, tsunami yang besar. Pada waktu itu saya masih lagi pelajar di USM dan dalam makmal makmal tempat saya belajar tu mengesan gerakan gempa bumi tersebut dapat ditunjukkan oleh alat. Cuma tak tahu waktu tu gempa bumi berlaku di mana. Tahu gempa bumi berlaku tapi tak tahu tempat di mana. Okey. Kalau kita lihat, ini contoh profil gelombang air. Okey. Profil gelombang air seperti saya kata tadi. Katakan sebelah kiri adalah lautan, sebelah kanan adalah tepi pantai. Tenaga dipindahkan dalam arah perambatan gelombang. Okay, pada waktu ini kemudian kita akan lihat apa ciri-ciri gelombang. Okay. Ciri gelombang pertama ialah amplitude. Ini juga berwujud dalam buku teks buku surat 178. Apa dimaksudkan dengan amplitude? Okay. Amplitude ialah sesaran maksimum satu zarah dari kedudukan keseimbangan. Ikutkan maksimum, sesaran maksimum
daripada kedudukan keseimbangan. Okey. Kemudian tempoh ialah masa diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap. Okey, masa diambil untuk menghasilkan satu ayunan lengkap. Okey, sebagai bantuan, saya akan tunjukkan satu video dan juga saya akan ulaskan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh nampak? Dan salam sejahtera. Okey, jumpa lagi dalam video untuk tahun 2020. Okey, so untuk hari ini cikgu akan pilih tajuk yang akan dibelajar oleh pelajar tingkatan 5, iaitu tajuk gelombang ataupun okey. Kalau lihat sini dia kata pelajar tingkatan 5 sebab ni video lama. wave. Okey, so kita tak nak buang masa, kita terus tengok apa yang ada dekat whiteboard belakang ni. Okey, so dalam pembelajaran gelombang, pertama kamu kena faham beberapa istilah yang ada dalam tajuk ni. Yang pertama adalah tempoh. Okey, macam mana nak memahami tempoh sesuatu ayunan bandul? Okey, kalau tengok dekat whiteboard ni, okey, bila kita ada satu bandul, okey, so kita gerakkan daripada A. Okey, mula asalnya bandul tu dekat B, kemudian kita tarik bandul tu sampai dekat A, kemudian kita lepaskan. Okey, macam mana yang dikatakan satu ayunan lengkap? Okey, satu ayunan lengkap. Okey, jadi bila bermula daripada A, okey, jadi bandul tu start daripada A, kemudian dia akan berayun pergi ke B, kemudian pergi ke C, kemudian dia patah balik. B sampai balik A. Maksudnya daripada A dia berayun sampai balik dekat A baru dikira satu ayunan lengkap. Okey, jadi macam mana dikatakan dengan tempoh ayunan? Okey, tempoh ayunan ni adalah masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Okey, maksudnya daripada ayunan bandul tadi tu, daripada A dia berayun sampai balik dekat A, masa yang diambil tu adalah dikira sebagai satu tempoh. Okey. Jadi kalau dia berayun daripada A sampai C, baru dikira 1/2 tempoh ataupun setengah tempoh. Okey, jadi faham Jadi bila kata tentang tempoh ni, dia berkenaan dengan masa. Jadi unit yang kita pakai adalah saat. Okey, maksudnya dia berayun, contohlah daripada A berayun sampai balik dekat A, katakanlah ambil 1.5 saat. Okey, jadi tempoh ayunan dia adalah 1.5 saat. Okey, faham Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Okey, ada soalan mengenai tempoh ayunan. Apa dimaksudkan dengan tempoh ayunan? Ada soalan nak raise hand. Okey, kemudian yang kedua Adalah frekuensi ataupun simbolnya adalah F. Okey. So cikgu dah lukis dah ada dua bandul tu, satu tali pendek, satu tali panjang. Okey, kalau kita ayunkan, bila kita ayun tali pendek macam mana? Apa yang berlaku? Dia akan bergerak dengan cepat, betul tak? Sebab tali dia pendek. Kalau tali panjang, dia berayun dengan lambat. Okey. Jadi kalau tengok pada maksud frekuensi ni adalah bilangan ayunan yang boleh dibuat dalam masa 1 saat. Okey. Jadi kalau kamu lihat antara dua bandul ni, panjang dengan pendek, dalam masa 1 saat, siapa yang dapat bergerak ataupun siapa yang dapat banyak buat ayunan? Okey. So dia adalah bandul yang pendek. Okey, sebenarnya frekuensi dengan tempoh ni dia berkait. Okey, so dia ada formula iaitu frekuensi sama dengan 1 bahagi dengan tempoh. Okey, jadi hubungan F dengan T adalah berkadar songsang. Okey, kita mulakan dengan yang pendek. Okey, kita tahu bila tali bandul pendek, apa yang berlaku? Tempoh ayunan dia akan jadi singkat. Okey, jadi bila tempoh ayunan singkat, frekuensi akan bertambah. Maksudnya bila tali pendek, dalam masa 1 saat tu, ayunan tu dapat dilakukan banyak kali. Okey, disebabkan tali dia pendek. Okey, jadi kalau tali panjang, bila tali panjang, jadi ayunan tu lambat. Jadi bila lambat, tempohnya akan panjang. Okey, F sama dengan 1 bahagi T. So bila tali bandul tu panjang, tempoh ayunan, okey, tempoh ayunan akan jadi panjang, seterusnya frekuensi akan jadi rendah.
Yelah kan, sebab bila tali bandul panjang, pergerakan dia lambat. Jadi dalam masa 1 saat, ayunan bandul tu tak dapat buat banyak. Okay, jadi dah faham tak antara hubungan antara tempoh dengan frekuensi, sebab dia saling berkaitan. Okay, jadi ingat formula ni, F sama dengan 1 bahagi T, T dengan F adalah berkadar songsang. Okay. Unit untuk frekuensi pula adalah Hertz. Okay. H-E-R-T-Z ataupun singkatan dia adalah Hz. So ini adalah unit untuk frekuensi Hertz. Kalau tempoh tadi unit dia adalah saat. Okay, dapat untuk dua istilah yang terawal iaitu tempoh dan frekuensi. So jadi kesimpulan untuk 1 dan 2 ni adalah tempoh ni dia berkenaan dengan masa ayunan. Okay, masa ayunan yang masa ayunan untuk buat satu ayunan lengkap. Tapi kalau frekuensi pula dia berkenaan dengan bilangan. Okay, bilangan ayunan yang boleh dibuat dalam masa 1 saat. Okay, so kita terus seterusnya pada Okey, ada soalan sebelum kita pergi pada seterusnya, iaitu daripada frekuensi, daripada tempoh kita boleh dapat frekuensi, iaitu berapa banyak bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Manakala tempoh, berapa banyak masa diambil untuk memastikan satu ayunan lengkap. Takrifan ni wajib awak faham. Jangan hafal, awak kena faham. Bila awak sebut takrifan, awak kena imagine dalam kepala apa yang berlaku. Sebagai contohnya katakan tempoh. Masa diambil untuk memastikan satu ayunan lengkap. Itu bayangkan masa diambil untuk lado ni bergerak daripada A ke B, kemudian ke C, kemudian berpatah balik ke B dan kembali ke A. Masa diambil tersebut kita panggil sebagai tempoh. Kemudian bilangan tempoh ni dalam masa 1 saat kita panggil sebagai frekuensi. Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Okey, ada soalan? Okey, seterusnya istilah yang ketiga iaitu amplitude. Okey, amplitude gelombang. Okey, kita ambil benda yang sama juga, kita ambil ayunan bandul. Okey, sekarang ni kalau tengok daripada definisi amplitude ni adalah sesaran maksimum daripada kedudukan asalnya. Sesaran maksimum daripada kedudukan asal. Okay, kalau kamu tengok bandul kat sini, kedudukan asalnya ataupun kedudukan yang stabil ataupun keseimbangan adalah di tengah-tengah. Okay, jadi bila kita nak gerakkan bandul ni, kita perlu tarik bandul ni ke atas dan kita lepaskan. Jadi jarak daripada tengah ni sampai yang kita tarik tu, sebelum kita lepaskan tu, so jarak itu adalah amplitude. So ini adalah amplitude dia. Amplitude. Okay, sama juga kalau kita nak start daripada belah kiri, kita tarik daripada tengah sampai ke kiri, sebelum kita lepaskan, so itu pun amplitude. Okay, faham Jadi amplitude ni adalah jarak mengufuk, sesaran maksimum daripada kedudukan asalnya. Okay, amplitude juga dalam gelombang mewakili tenaga, okay, energi ataupun tenaga gelombang. Semakin besar amplitude gelombang, semakin bertambah tenaga gelombang. Okay, senang je kalau kamu nak faham. Okay, katakanlah kalau kamu nak buat amplitude yang kecil, kamu tarik bandul ni sikit je, kemudian kamu lepaskan. So apa yang berlaku? Dia akan berayun dan dia akan cepat berhenti. Sebab amplitude kecil, tenaga kecil. Kalau kamu nak bagi berayun lagi lama, kamu tarik sejauh mungkin, kemudian kamu lepaskan. Jadi amplitude besar, tenaga dia pun besar. So lambatlah bandul itu berhenti. Okey, mudah amplitude. Okey, jadi amplitude ni pula biasanya unit dia dalam sentimeter lah. Okey, sebab dia jarak dia tak jauh pun. Okey, kalau bandul. Kemudian kita gerak yang seterusnya pula, istilah yang keempat dalam tajuk gelombang ni adalah panjang gelombang atau wavelength, dan simbol yang kita pakai adalah lambda. Okey, ni adalah lambda. So ni adalah tulisan lambda ni adalah tulisan daripada tamadun zaman dahululah. Okey, mungkin yang ni barulah kepada kamu kalau baru belajar tajuk gelombang. Okey. So lambda ni dia mewakili panjang gelombang. Okey, contohnya apa? Contoh kalau macam kamu pernah belajar, so simbol ni adalah theta. Theta mewakili apa? Theta mewakili sudut. Okey, kalau kamu belajar waktu tingkatan 4, kamu akan jumpa ini. So ini adalah rho.
rho mewakili ketumpatan. So sama juga macam lambda. Okey, lambda, rho dan juga theta ni adalah tulisan-tulisan zaman tamadun-tamadun yang dulu. Okey, jadi kalau rho mewakili ketumpatan, manakala lambda mewakili panjang gelombang. Okey. Kalau kamu lihat dekat buku teks ataupun buku rujukan, definisi panjang gelombang ni adalah jarak mengufuk antara dua titik serupa yang berturutan pada gelombang. Jarak mengufuk maksudnya jarak pada paksi X. Okey, jarak mengufuk antara dua titik serupa yang berturutan pada gelombang. Okey. Sekarang cikgu dah lukis ni. Okey, kamu bayangkanlah warna biru ni adalah ombak air. Okey, ombak ataupun gelombang air. Senang cakap ombak lah. Okey. Sekarang cikgu dah lukis dah ada titik-titik yang berada dekat ombak tu. Okey, sekarang kita tengok titik A. Okey, kita kena cari titik yang serupa dengan A. Okey, apa ciri-ciri titik A? Titik A ni dia berada dekat tengah-tengah ombak dan dia nak naik ke atas. Okey, dia berada dekat tengah ombak dan dia nak naik ke atas. Okey, kalau kamu lihat B, ciri ni adalah dia berada dekat bahagian puncak air dan dia turun bawah. Jadi A dengan B tak serupa. Okay, A dengan B, ciri-ciri dia tak serupa. Okay, tengok pula C. C berada dekat tengah-tengah sama dengan A. Tapi C ni dia turun bawah. A naik atas, C turun bawah. Jadi A dengan C tak serupa. Kalau A dengan D pun tak serupa kan sebab D berada dekat bawah. Okay, cuba tengok A dengan E. Okay, A dengan E berada dekat tengah dan E naik atas. A naik atas. Jadi titik A adalah serupa dengan E. Jadi jarak mengufuk antara A dan E adalah 1 lambda. Okey, jarak mengufuk daripada A sampai E adalah 1 lambda. Okey, titik yang serupa ni juga kita boleh katakan titik sefasa. Titik yang mempunyai fasa yang sama. Okay, jadi untuk tarifan panjang gelombang, saya nak awak buat ringkas ya. Jarak antara dua titik sefasa yang berturutan ataupun berturutan ni boleh tukarkan dengan ayat lain iaitu jarak antara dua titik sefasa yang bersebelahan. Boleh ya? Sefasa, bersebelahan ataupun berturutan. Okay, maksudnya dia ada gelombang ni, dia ada panjang dia sebab dia bergerak kan, dia bergerak jadi dia ada dia punya length panjang dia. Okey, kalau kamu nak mula dengan B, okay, boleh juga. Okey, cuba cari titik yang serupa dengan B. Okey, B berada dekat atas dan dia nak turun kat bawah. Okey, jadi C bukan, B bukan, E bukan. Okey, cuba tengok F. B dengan F. F berada dekat puncak air dan dia nak turun bawah. Jadi jarak B dengan F ni adalah dua titik serupa yang berturutan. So jadi jarak B sampai F dikira sebagai satu lambda. Senang je. Jadi dekat mana-mana point, dekat mana-mana titik pun dekat gelombang tu, kamu hanya cari titik yang serupa yang seterusnya. So jarak antara dua itu adalah 1 lambda. Okay, sama juga kalau D sampai H, okay, G sampai K, okay, F sampai J, semuanya adalah 1 lambda. Okay, ataupun satu panjang gelombang. Okay, dan yang kelima, dalam tajuk ni kamu boleh belajar tentang kelajuan gelombang. Okey, formulanya adalah laju gelombang. Okey, V sama dengan F darab lambda. Okey, V sama dengan F darab lambda. So V ni adalah kelajuan gelombang, F tadi adalah frekuensi, lambda tadi yang ini. Jadi maksudnya kita boleh tahu sebab gelombang ni dia bergerak. Kan ombak tu bergerak. Jadi bila bergerak dia mesti ada kelajuan. Jadi kelajuan dia adalah frekuensi darab dengan lambda. Okey. Jadi itu saja untuk setakat pengenalan kepada tajuk gelombang. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dengan 5 istilah ni. Okey, tempoh berkenaan dengan masa, frekuensi tentang bilangan, amplitude tentang tenaga gelombang, panjang gelombang, okey, dua titik serupa yang berturutan. Dan yang terakhir adalah laju gelombang iaitu formula yang kamu belajar V sama dengan F darab lambda. Frekuensi darab dengan panjang gelombang. Okey. So, jadi kalau ada apa-apa persoalan kamu... Okey. Ada soalan?
Ada. Okey. Cikgu. Yes, ya saya. Macam mana skala Richter tu untuk gempa bumi tu dikira? Dia dalam skala Richter, kekuatan Richter satu, katakan kalau skala Richter tu kurang, kalau 5 tu dah tinggi lah. Dia ada berdasarkan graf. Satu alat dia akan menunjukkan graf blok. Bila ada getaran, Boleh tulis dekat komen kat bawah, jadi jangan. okey, adakah saya menjawab soalan? Tiba-tiba jadi senyap. Okey, boleh respon siapa tanya tadi? Saya cikgu. Okey, adakah saya menjawab soalan? Ada. Saya tak perasan sebab laptop saya tiba-tiba mute, auto mute sendiri. Okay, boleh ya? Okey, Boleh. kalau ada soalan lagi boleh mesej saya ataupun boleh tanya bila kita masuk kelas seterusnya. Di kelas seterusnya nanti kita akan pergi pada dalam konteks melakar dan bertaksir bentuk graf. Kita akan lihat tafsir graf sesaran masa, graf sesaran jarak dan seterusnya. Okey, yang hari ini kalau diterangkan tadi iaitu ciri-ciri umum gelombang, ini sebenarnya sudah belajar dalam subjek sains. Kita cuma recap balik ya. Dan dari segi takrifan wajib awak ingat seperti yang ditulis dalam konteks pada muka surat 178 jadual 5.1. Okey, ada soalan bertanya? Jika tak ada, rasa kita bersurai di sini dan boleh bersedia untuk kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.